Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini. Allah masih lagi memberikan kita keizinan, Allah memberikan kepada kita petunjuk, Allah memberikan kepada kita taufiq, bimbingan. Semoga pertemuan kita pada pagi ini dikurniakan rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklumkan pada hari semalam, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang dua surah, iaitu yang pertama suratul Ra', surah Ar-Ra'du, surah tentang guru. Yang surah Ar-Ra'du ini merupakan surah dalam susunan surah di dalam Al-Quran. Ia merupakan surah yang ke-13 dan ia berada pada juzuk yang ke-13. Selepas suratul Ra'd, kita akan memasuki perbincangan tentang surah Ibrahim. Yang mana surah Ibrahim merupakan surah yang ke-14, dan surah Ibrahim pun sebenarnya ia berada juga pada juzuk yang ke-13. Ya, kalau hari semalam saya ada menyebut surah Ibrahim termasuk dalam juzuk yang ke-14, itu sebenarnya saya tersilap menyebut tentang surah Ibrahim juzuk ke-14. Tapi sebenarnya surah Ibrahim dia berada pada juzuk yang ke-13. Sama seperti mana suratul Ar-Ra'di. Surah Ar-Ra'du ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama tentang status surah Ar-Ra'du ini, sama ada dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Kita tak bincangkan tentang perkara tersebut, tetapi kita akan bincangkan seperti yang kita lakukan pada kelas-kelas sebelum ini. Kita akan membincangkan tentang tujuan bagi suratul Ra'di. Kemudian kita akan melihat apakah pembukaan dan penutupan bagi surah ini. Suratul Ra'du ini mempunyai 43 ayat. Kalau sesiapa yang ingin merujuk suratul Ar-Ra'di, bolehlah buka pada muka surat 249, ya, bermula muka surat 249.
Kita terus kepada tujuan surah Ar-Ra'di. Surah Ar-Ra'di tujuannya Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahu, nak menjelaskan lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak menonjolkan, Allah nak memaparkan bahawa Allah ini merupakan satu-satunya Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah itu, maka digunakan dua kaedah ataupun melalui dua sudut. Sudut yang pertama adalah melalui ayat-ayat al-kauniyah. Ayat al-kauniyah ini merujuk kepada ayat yang berkaitan, yang menyebutkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat kauniyah ni ayat yang sudut penciptaan mana-mana makhluk yang Allah cipta. Contoh yang paling jelas sekali adalah pada nama surah itu, iaitu Ar-Ra'du. Ar-Ra'du maknanya adalah guruh. Kenapa kenapa surah ini dipilih dengan guruh? Jadi untuk mengetahui maklumat tentang kenapa surah itu dipilih dengan guruh, maklumat itu sebenarnya telah pun kita lalui ketika mana kita membincangkan tentang nama dan juga tema bagi 114 surah. Tetapi insya-Allah dalam pengisian ini kita akan cerita sedikit insya-Allah kenapa dipilih surah itu dengan nama guruh. Guruh merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Dan guruh itulah termasuk di dalam ayat al-kauniyat. Ayat merujuk kepada bukti, tanda kekuasaan Allah dari sudut penciptaan yang telah pun Allah ciptakan. Guruh, kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ni ada banyak. Allah cerita tentang petir, Allah cerita tentang gunung ganang, Allah cerita tentang sungai-sungai. Ada pelbagai. Jadi daripada sudut alam semesta ni boleh dilihat dengan jelas tentang kekuasaan Allah. Tetapi bukan itu sahaja, maka Allah juga membuktikan kekuasaan Allah itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya kalau kita tak tengok alam semesta ni pun, tetapi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sudah menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tujuan suratu Ar-Ra'di. Guru. Okay. Kenapa dengan guru? Sebelum kita masuk kepada pembuka dan kepada penutup. Kita semua mengetahui kalau kita dengar bunyi guruh ni, bunyi yang sangat kuat. Kan? Bunyi yang menakutkan, bunyi guruh ni bunyi yang sangat menakutkan. Bunyi kuat menakutkan kita. Tetapi pada hakikatnya, guruh itu sebenarnya
dia yang takut kepada Allah. Kita dengar bunyi guruh, kita takut. Tetapi sebenarnya guruh itu berbunyilah sebenarnya tanda dia takut kepada Allah. Macam mana kita tahu? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu tentang guru itu sebenarnya dia takut kepada Allah. Dia bertasbih kepada Allah. Jadi seolah-olah cara dia Allah bawa tentang guru, maka orang-orang yang maksudnya orang-orang Arab pun mereka faham guru tu apa. Mereka dengar bunyi guru tu apa. Dan mereka tahu guru tu adalah dikaitkan dengan nak turunnya hujan. Bunyi guru menakutkan, tetapi bunyi guru itu sebenarnya hujan nak turun. Sedangkan hujan itu adalah sumber kepada kehidupan, sumber rezeki hujan turun. Dikaitkan dengan guru. Tapi guru itu berbunyi pun sebenarnya adalah dia takut kepada Allah. Jadi seolah-olah kalau kita nak analogikan, kalau guru itu takut kepada Allah, kenapa kamu manusia tidak takut kepada Allah? Kalau guru itu dia berbunyi menandakan bahawa hujan nak turun, bawa rezeki kepada kamu, kenapa kamu tidak mengesahkan Allah, bersyukur kepada Allah dengan guru itu? Jadi kita tengok dalam surah Ar-Ra'd ini tentang guru sebelum kita masuk kepada pembuka dan penutup dia. Okey, kita tengok. Okey, saya tunjukkan nota satu lagi. Okey, saya paparkan nota untuk nota sinopsis bagi juzuk yang ke-13. Saya paparkan nota ini sekejap ya. Okey. Okey. Sebelum tu tuan nampak tak nota yang saya paparkan tentang sinopsis juzuk 13? Mohon maklum tuan-puan. Nampak. Nampak kan? Okey, jap kita tengok satu contoh ayat dia untuk memudahkan. Alright. Okey, cuba kita lihat ayat nombor 13. Okey, ayat nombor 13 kita akan jumpa penyebutan Ar-Ra'du tu. Kalau kita baca dekat Ar-Ra'du tu, ayat 13 ni kita akan tahu rupa-rupanya guru itu dia berbunyi sebenarnya menandakan dia apa. Kalau kita baca dekat situ, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikah. Saya kontrol suara sekejap. Okey. Allah kata wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Allah kata dan guru itu bertasbih dan memujinya, macam tu juga para malaikat bertasbih dan memuji Allah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dapati guru itu sebenarnya dikaitkan dengan mereka takut kepada Allah. Guru tu kita takut bunyi dia, tapi sebenarnya di sebalik itu guru itu berbunyi dengan sangat kuat. Sebenarnya itu adalah tanda mereka itu patuh, taat pada Allah. Mereka bertasbih dan mereka memuji Allah Azza wa Jalla. Okay, jadi nak buktikan kekuasaan Allah tu, Allah bawa satu contoh guru. Dan ada lagi yang lain seperti as-sawa'iq, iaitu petir. Tapi kita fokus kepada guru. Dan nak lebih jelas lagi, surah Ar-Ra'd ni
perbincangan tentang tujuan surah tadi, okay, kita tengok ayat satu lagi. Okay, cuba tengok ayat nombor 15. Ayat 15, tuan-tuan akan mendapati bukan ar-ra'du saja, bukan guruh saja yang tunduk pada Allah, yang takut pada Allah. Bukan. Tetapi Allah menyatakan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Allah mengatakan, dan bagi Allah lah sekalian makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Mereka itu apa? Bagi Allah lah sekian makhluk dan juga makhluk di langit dan makhluk yang ada di bumi. Dikaitkan dengan apa tadi tu? Ni saya tertinggal perkataan sujud ni dekat ayat nombor 15 ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 15 ni, saya tertinggal sekejap ya. Saya tertinggal terjemahan tentang sujud. Kita kena tengok sini. Ada. Saya terlupa ada kat sini. Ada. Okay, dekat sini ada. Terjumpa perkataan sujud. Ada. Kat sini kita dapati sujud. Menunjukkan apa? Kenapa dia sujud? Menunjukkan apa? Tentang kekuasaan Allah. Mereka takut kepada Allah. Jadi dekat sini kita nampak dengan lebih jelas. Maka itulah penerangan ringkas bagi tujuan surah Ar-Ra'di, bagi menampakkan apakah relevance ataupun apakah perkaitan kita yang belajar pembukaan dan penutupan bagi surah tu Ar-Ra'di. Baik, kita terus kepada pembukaan surah Ar-Ra'di ini. Kita lihat sudut yang pertama. Kita hanya ambil satu saja perbincangan kita bagi pembuka dan penutup surah Ar-Ra'di ini. Okey. Kalau kita rujuk pada ayat yang pertama. Jadi ayat pertama ni kita jadikan ia sebagai pembukaan surah Ar-Ra'di. Kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kitab yang Allah turunkan kepada Rasul itu adalah benar. Kita lihat ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Allah kata alif lam ra. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Al-Kitab, perkataan Al-Kitab adalah nama lain bagi Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, inilah ayat-ayat Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Kenapa dengan ayat Al-Quran ini? Lepas tu Allah cerita lagi. Walladhi, yang ayat-ayat itu sebenarnya dan yang unzila ilaika min rabbikal haqq. Allah kata dan ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Yang ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, daripada Tuhanmu adalah benar. Okay, jelas dekat sini. Jadi dekat sini fokus dia tentang apa? Pembukaan dia. Fokus dia tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar. Ia memang dari Allah.
Ia memang wahyu Allah. Dan ia memang kalam Allah. Bukan rekaan Nabi Muhammad. Bukan cerita dongeng. Bukan perkataan manusia, tetapi adalah dari Allah. Allah lah yang kata tentang guruh tadi. Cerita guruh bertasbih, memuji Allah. Malaikat itu bertasbih, memuji Allah adalah benar. Semua makhluk di langit dan di bumi sujud kepada Allah adalah benar. Kenapa ia benar? Kerana ia berada di dalam ayat-ayat Alkitab, Al-Quran. Kenapa kita kata benar? Kerana ia adalah ayat Allah. Dia adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Walaupun ia benar dari Allah. Allah mengatakan, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman, tidak mahu membenarkan isi kandungan Al-Quran, tak mahu terima isi kandungan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi kita teruskan dengan penutup. Apabila kita baca dekat penutup, ayat 43. Ayat 43 merupakan ayat terakhir bagi suratul Ra'di. Kita akan menemui apa yang Allah sebut pada ayat yang pertama. Allah ulang kembali pada ayat yang ke-43, tetapi dinyatakan di dalam sudut cara yang ada sedikit perbezaan, yang mana tapi topik dia tetap sama, iaitu Allah mengatakan Rasul yang terima Al-Quran dari Allah itu, seperti ayat pertama itu, dia itu sendiri adalah benar. Maknanya pembuka Allah cerita tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi itu adalah benar-benar wahyu dari Allah. Dan pada penutupan ini Allah mengatakan Rasul yang terima wahyu dari Allah itu sendiri, dia itu adalah benar seorang Rasul. Jadi kita tengok ayat nombor 43, Allah kata apa? Allah mengatakan wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Dan orang yang kafir itu berkata, orang yang kafir tu, inilah yang dikaitkan tadi ya, ayat pertama kata kebanyakan ramai manusia yang tidak mahu beriman, tak mahu terima si kandungan Al-Quran yang benar tu. Mereka tu siapa yang ramai tu? Allah mengatakan orang yang kafir itu berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang Rasul. Dia kata, engkau bukan seorang Rasul. Kami tak percaya kau bukan seorang Rasul. Allah Ta'ala meminta kepada Nabi Muhammad untuk mempertahankan kerasulannya, dengan Allah mengajar kepada Nabi untuk mengatakan, Qul, katakanlah, pertahankanlah, dengan mengatakan kepada mereka, Kafa billahi syahida baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu, wa bainakum wa man indahu ilmu kitab. Begitu juga disaksikan oleh orang yang ada ilmu tentang kitab Allah. Jadi Nabi membawa dua saksi. Nabi kata, untuk kita mudahkan maksud dia, Nabi mempertahankan bahawa Nabi ini dia memang Rasul. Dia kata saksi yang paling besar
yang paling utama yang menunjukkan bahawa aku ini benar-benar seorang Rasul adalah Allah itu sendiri. Dan juga mana-mana manusia yang dia kenal Allah, dia tahu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu bahawa aku ini memang seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Jadi kita nampak pada pembukaan dan penutupan ni dia ada apa? Dia ada persamaannya. Persamaannya adalah Allah mempertahankan Al-Quran pada ayat pembukaan, dan ayat penutupan Allah mempertahankan Rasul yang menerima Al-Quran. Dua isu ni memang tak boleh dipisahkan. Sebab kita tahu dia termasuk dalam rukun iman. Maksud rukun iman. Kalau tolak, kalau tak percaya Al-Quran itu adalah kalamullah, maka secara tidak langsung, secara langsungnya, dia akan menolak Rasul yang terima ayat Quran. Kalau dia tolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia juga akan menolak wahyu yang dibacakan, yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Maka sama saja. Jadi kalau mereka tak percaya wahyu yang Rasul tu baca ia adalah dari Allah, maka tertolak juga kerasulan. Begitulah sebaliknya. Jadi di sini kita dapati daripada kita baca suratul Fatihah sampai kita baca suratul Baqarah, masuk kepada suratul Ra'd, ada hubung kait tak? Allah menyebut tentang isu apa? Allah menyebutkan tentang isu rukun iman. Selalu kita dah jumpa sampai surah yang ke-13 tak? Allah mengulang-ulang tentang wahyu, tentang kitab, cerita tentang Al-Quran. Oh, penting sangat wahyu ni. Penting sangat Al-Quran di dalam hidup. Sebab Al-Quran lah, wahyu ni lah, kita boleh kenal Allah. Kita sebutkan, suratul Fatihah itu tujuannya adalah untuk kita mengenal Allah. Wahyu Al-Quran inilah sebenarnya yang bimbing kita kepada jalan yang lurus. Kita nak ikut jalan yang lurus adalah Al-Quran, wahyu dari Allah. Selain daripada Al-Quran, bukan maksudnya bukan kita menolak hadis tu, tapi selain daripada wahyu Al-Quran, ia bukanlah jalan yang bawa kita kepada apa yang Allah sukai. Wahyu, sebab ia datangnya dari Allah. Begitu juga mempercayai tentang Rasul. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa kalau siapa-siapa dia tolak hadis Nabi, secara tak langsung dia boleh tertolak ayat ni. Sebab ayat ni Allah mengatakan Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul yang Allah utuskan. Allah minta Nabi jadikan Allah tu sebagai saksi. Jadi betapa pentingnya Rasul dalam hidup kita. Rasul inilah yang kita nyatakan orang yang dapat nikmat dalam suratul Fatihah. Bayangkan, kita baca suratul Fatihah, sebenarnya kita bawa maklumat suratul Ra'd dalam Fatihah tu. Kita bawa. Kita minta
kita nak dapat jalan yang lurus, jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang bagi nikmat? Ni Rasul ni, orang bagi nikmat lah. Jadi ini tuan-tuan penting. Ya. Wahyu iaitu Al-Quran itu penting, merujuk juga kepada Rasul. Sebab tu kita tak boleh pisahkan dua ni. Jadi kalau kita betul-betul nak berada pada jalan yang lurus, adalah pada isi kandungan Al-Quran. Kalau kita betul-betul nak dapat bimbingan, guru yang betul, bawa kita selari dengan isi kandungan Quran, adalah Rasul. Sebab zaman sekarang ni zaman yang pelbagai macam-macam kita dengar dalam bab-bab amal-amal dalam hidup kita ni kan. Tetapi sumber utama yang kita mesti kena pegang dia. Jangan tinggal Quran dengan Rasul. Bukankah Nabi pernah pesan kan dalam hadis dia, kalau kita baca hadis yang Nabi minta kita gigit dengan sunnah Nabi ini. Kita tahu kan dalam hadis Nabi kata, telah ditinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua. Nabi kata, kalau kamu pegang dua ni, kamu takkan sesat buat selama-lamanya, kata Nabi. Iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah pesan kepada kita, nanti akhir zaman kamu akan hadapi zaman-zaman yang berlakunya perselisihan. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigit dia dengan gigi geraham. Kamu pegang dia, gigit dia. Nabi kata dengan gigi geraham. Itu tuan-tuan dan puan, untuk memastikan hidup kita ni selari dengan isi kandungan Al-Quran yang benar dari Allah, maka kita kena belajarlah. Kita kena faham apa yang Allah nak kendaki kita lakukan, apa yang Allah larang kita lakukan. Kita dah tunai ke belum semua isi kandungan Al-Quran ni? Kalau kita belum tunaikan lagi, kita kena tunaikan. Tapi jalan nak menunaikan, maka kita kena ada tahu, kena faham tentang isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Maka habislah penerangan ringkas tentang pembuka dan penutupan bagi surah Ar-Ra'd. Kalau kita buat kesimpulan, kalau kita bincang daripada surah pertama sampai surah 13 ni, saya yakin tuan-tuan akan dapati yang diulang pembuka penutup tu sebenarnya perkara yang sama. Okay. Kita teruskan lagi dengan surah Ibrahim. Okay. Surah Ibrahim ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tanya surah Ibrahim tu apa? Semua orang boleh jawab, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Benar. Surah Ibrahim ni surah yang mengandungi 52 ayat. Jadi sebelum kita masuk kepada pembuka dan penutup bagi ayat-ayat dalam surah Ibrahim, mari kita tengok tujuan bagi surah Ibrahim. Nanti insya-Allah habis modul pembuka dan penutup ni, kita akan belajar tentang hubungan antara surah Ibrahim dengan Ar-Ra'd. Kan di sebelah-sebelah. Kenapa surah Ar-Ra'd, apa perkaitan dia? Kenapa surah Ibrahim letak selepas Ar-Ra'd? Apa perkaitan dia dengan surah Ar-Ra'd? Kalau kita baca ayat 20, kita baca surah Ar-Ra'd tadi, last tentang apa? Allah sebut ayat 43 tadi tentang Rasul kan? Lepas tu Allah membawa kita contoh Rasul lain
yang benar-benar Rasul dari Allah adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Allah datangkan diletak surah Ibrahim? Kerana surah Ibrahim ini memang memaparkan tentang Rasul yang namanya Ibrahim. Tapi bukan Ibrahim saja, ada Nabi-Nabi lain juga dalam surah Ibrahim. Tapi kenapa Ibrahim? Tuan-tuan ingat tak kita sebut suratul Fatihah? Kita katakan suratul Fatihah ni kan ada 3 kumpulan manusia kan? Ada yang dapat nikmat, ada yang Allah murka, ada yang sesat. Sebenarnya, orang yang dapat nikmat seperti orang Islam, mereka ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Ahlul Kitab, seperti mana orang Yahudi, mereka ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani, mereka juga ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Semua agama ni, dia akan pergi kepada Nabi Ibrahim. Kerana orang Arab Mekah, mereka mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Mereka agungkan Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim inilah yang dikaitkan dengan Kaabah antaranya. Nabi Ibrahim inilah yang dikaitkan dengan bumi Makkatul Mukarramah. Isu dia adalah, kenapa kamu mengagungkan Ibrahim, kamu dakwa kamu ini adalah orang yang ikut Nabi Ibrahim, tapi kenapa kamu tolak Nabi Muhammad tu? Isu dia. Kenapa kamu tak percaya Nabi Muhammad tu seorang Rasul? Sedangkan Nabi Muhammad ini ada hubungan keturunan dengan Nabi Ibrahim. Jadi Allah letakkan surah Ibrahim selepas suratul Ra'di adalah untuk mengukuhkan lagi kerasulan pada ayat penghujung suratul Ra'd tadi. Maka diletakkan kisah Nabi Ibrahim. Adakah mereka akan terima Nabi Muhammad? Nanti kita akan baca lagi surah-surah yang lain. Okey, kita tengok tujuan surah Ibrahim. Okey. Surah Ibrahim ni seperti yang saya kata tadi, ada hubungan dengan agama-agama yang lain. Surah Ibrahim ni adalah surah yang dia mengajak manusia mencontohi dakwah para nabi, iaitu seruan para nabi ini adalah mengajak manusia kepada ketauhidan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah tujuan surah Ibrahim. Kenapa kita kata dakwah para nabi? Ada ramai kisah para nabi di dalam surah Ibrahim. Sebenarnya ada kisah Nabi Musa. Tak banyak kisah para nabi pun. Tetapi Nabi Ibrahim ni dia adalah simbolik kepada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Kerana para nabi yang lain mereka datang daripada susur galur Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau orang Arab Mekah selalu guna alasan nenek moyang kan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada nenek moyang dia. Siapa nenek moyang dia? Sampailah kepada
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ahlul kitab, mereka juga mempunyai susur galur nabi-nabi yang Allah hantar kepada ahlul kitab itu. Mereka ada susur galur dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab tu Nabi Ibrahim ini digelar sebagai bapa bagi segala para nabi. Sebab itu dekat tujuan surah Ibrahim tu dia sebut tentang kenapa, apa isi kandungan surah Ibrahim tu adalah surah yang nak mengajak kepada manusia ini ikut seruan para nabi. Para nabi ini dilihat kepada bapa bagi segala para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang ia ini berada di dalam ketauhidan dan dia seorang yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi untuk menampakkan lagi tujuan surah Ibrahim ini, mari kita lihat pembukaan bagi surah Ibrahim. Okay, kita akan bincang panjang sedikit bagi surah Ibrahim ini, tidaklah panjang sangat, tetapi kita akan bincangkan lebih kurang ada 4 sudut pembukaan dan penutupan. Kita buka surah Ibrahim. Kita baca pada ayat yang pertama. Kita akan jumpa tentang apa? Kita jumpa sekali lagi sama macam ayat pertama Suratul Ra'di. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut Al-Quran. Tetapi dalam surah Ibrahim, Allah menerangkan fungsi Al-Quran itu untuk apa. Kenapa tak boleh tolak Nabi Muhammad? Kenapa Allah kata Nabi Muhammad ni Rasul? Kerana Nabi itu dia dapat wahyu Quran. Kenapa Quran itu benar-benar turun dari Allah? Kerana Al-Quran ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan, membawa manusia kepada cahaya. Jadi dekat sini, kalau kita gabungkan pembuka surah Ibrahim dengan pembuka dan penutup suratul Ra'di, kita akan dapati, Masya Allah, dia punya pertautan, hubung kait dia memang, walaupun surah selepas kan, surah Ibrahim dah. Dan nampak macam surah lain, ni surah Ibrahim. Tapi sebenarnya, pada hakikatnya, walaupun dia surah lain, tetapi dia masih lagi menyambung perbincangan yang dibincang pada surah Ar-Ra'd. Sebab itu, ya Allah, sebab itu penting sangat memahami Al-Quran ni. Kita boleh habiskan duit nak bagi pandai membaca bahasa asing, seperti bahasa Inggeris contohnya. Pulun kita untuk memahami bahasa Inggeris. Contoh kan, pulun kita. Tak boleh hidup kita kalau tak faham bahasa Inggeris. Setengahnya kata seperti itu. Kita risau anak kita kalau tak pandai cakap bahasa Melayu. Risau anak kita kalau tak pandai mengira. Risau kita kalau tak tahu tentang bahasa Inggeris. Ditekankan, diperjuangkan bahasa-bahasa ini. Tetapi sejauh mana diperjuangkan tentang memahami Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu mengeluarkan manusia daripada kegelapan nak pergi cahaya. Cahaya itulah yang akan bawa kita untuk lalu jalan yang lurus.
yang kita kata dekat suratul Al-Fatihah tu. Al-Quran lah. Cahaya dia bawa kita pergi ke syurga tu. Jadi ni saya ulas sedikit untuk menunjukkan kenapa ya kita jumpa isu yang disebut tentang kitab, sebut tentang Quran. Jadi kita tengok dekat pembuka dia. Okay, kita tengok ayat dia. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah mengatakan Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Allah kata Alif Lam Ra. Kitab, iaitu Al-Quran, yang kami telah turunkannya kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau, ini kita jumpa kan, supaya engkau mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi ini adalah fungsi Al-Quran. Sebab tu tak boleh tolak ayat Quran ni. Tak boleh tidak kena faham ayat Quran ni. Supaya apa? Supaya hidup kita ni betul-betul mendapat panduan cahaya. Nak bawa kita keluar daripada kesyirikan, bawa kita daripada kesesatan, keluar diri kita daripada benda-benda ini, bawa kita kepada cahaya. Daripada apa? Daripada Al-Quran yang Allah turunkan. Okay, itu pada pembukaan bagi surah Ibrahim. Bulan Ramadan ni, bulan yang orang mencari cahaya itu. Mengejar orang dengan cahaya itu. Tapi betul ke ya, bulan Ramadan ni bulan yang orang nak cari cahaya Al-Quran tu? Sebab kita baca je. Ataupun macam mana? Tanya diri kita. Tanya apa yang masyarakat dah buat dengan Al-Quranul Karim. Kitalah manusia yang kena apa? Kena membawa. Kitalah yang kena memperjuangkan tentang Al-Quranul Karim. Okey, kita lihat kepada penutupan dia. Penutup Kalau kita tengok dekat penutup ayat terakhir sekali surah Ibrahim, kita akan jumpa Allah sebut tentang apa? Penutup surah Ibrahim ni. Allah menyebut tentang Al-Quran. Takkanlah Allah suka-suka letak penutup, ulang balik ayat pertama surah Ibrahim, cerita tentang Al-Quran yang mau membawa manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Tapi pada penutup ni, Allah bawa isu yang sama, topik yang sama, tetapi Allah jelaskan lagi. Al-Quran tu kenapa? Ada apa dengan Quran ni? Maka kata Allah, yang ni maklumat daripada ayat tu, iaitu Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kita tak perlu carilah maklumat-maklumat lain kalau kita nak kenal Allah. Itu yang ramai orang sesat. Ramai orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia cuba cari ajaran yang lain daripada isi kandungan Quran. Jadi Al-Quran ini, isi kandungan Quran ini menjelaskan kepada kita. Kita perlu maklumat apa tentang Allah. Kita nak hidup perlu buat apa? Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang sempurna bagi manusia. Allah sebut maklumat ni pada ayat yang ke-52 surah Ibrahim. Jadi kita baca ayat dia. Allah mengatakan, "Hadza balaghul linnasi." Kat sini dia punya ayat dia. Allah kata, Al-Quran ini ialah penjelasan
yang sempurna bagi manusia. Penjelasan yang cukup sempurna bagi manusia. Tapi tuan-tuan jangan guna ayat ni untuk tolak hadis ya. Jangan nanti orang gunakan ayat ni, tak payahlah guna hadis, cukuplah ayat Quran. Quran cakap macam ni. Jangan salah faham. Okey? Kita takkan faham isi kandungan Quran kalau bukan dari Nabi. Sebab tu kita kena gunakan Nabi SAW untuk faham Al-Quran. Sebab Nabi saja yang tahu tentang isi kandungan Quran, betul tak? Nabi saja yang mengetahui isi kandungan Quran sebab Allah yang bagi wahyu itu dekat Nabi. Allah yang ajar dekat Nabi. Sebab tu kita tak boleh tolak Rasul. Kalau ada orang mengatakan, tengok ayat 52, katakan, Quran ni dah cukup jelas, dah sempurna untuk manusia. Tak payahlah cari maklumat lain dah. Quran. Kan? Jadi tak perlulah guna hadis. Tapi kita tanya balik. Kalau kamu tolak Nabi Muhammad, kamu tolak hadis, macam mana kamu nak tahu maksud ayat Quran tu kata, apa penjelasan dia? Contoh, Allah kata, Allah suruh kita solat. Wajib kan? Ada waktu-waktunya. Solat apa? Ataupun ambil puasa lah, puasa kan? Kita baca dalam suratul Baqarah kan, pasal puasa kan? Ayat puasa tu dia berada pada muka surat 28 Al-Baqarah ayat 183, 185. Dia duduk dekat ayat dekat ayat 184. Okey. Cerita tentang puasa. Kan di bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya, macam mana nak puasa? Mula dari apa? Bila waktu dia? Maka tak boleh guna Quran je. Sebab kita takkan tahu cara macam mana puasa, yang membatalkan puasa. Kan? Tetapi ia ada pada Nabi. Maka Nabi ni kita gunakan dia untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Tapi Al-Quran tu dah cukup jelas dah bagi manusia. Nak jalan ke syurga, Al-Quran jelaskan. Macam mana saya nak cari jalan yang lurus ni? Saya selalu minta dekat suratul Fatihah ni, jalan yang lurus ni. Al-Quran ada menjelaskan jalan yang lurus tu. Ya. Kenapa kamu boleh sampai masuk neraka? Al-Quran dah terang dah neraka tu. Al-Quran dah terang dah jalan-jalan ke neraka tu. Kenapa boleh sampai tak kenal Allah? Sebab Al-Quran dah cerita dah tentang Allah. Kan Al-Quran memberi penjelasan yang sempurna kepada manusia. Sampaikan Al-Quran bawa kisah-kisah orang terdahulu. Al-Quran jelaskan. Al-Quran membawa perkara-perkara yang akan datang, future tu. Pasal hidup akan datang, Quran jelaskan. So kamu perlukan apa? Al-Quran. Jadi kita dapati dekat sini pembuka dan penutup bagi surah Ibrahim, sudut pandang yang pertama. Allah menjelaskan tentang apa? Tentang Al-Quran. Sebab tu orang-orang tua kita dulu selalu ingatkan kita, belajar Quran, belajar Quran, belajar Quran. Tapi dia belum lengkap lagi. Tapi jasa baik orang-orang tua-tua kita dulu, ustaz dan ustazah kita dulu sangat bagus. Sebab tu orang hantar dia, belajarlah agama nak. Jangan sampai kau hidup ni, kau tak kenal Al-Quran. Selalu orang tua-tua kita sebutkan, ibu dan bapa kita, nenek moyang kita, guru kita, ustaz dan ustazah kita tekankan. Sebab apa? Sebab Allah sebut. Tapi kita tanya balik diri kita. Sejauh mana kita merujuk isi kandungan Al-Quran dalam hidup? Betul ke kita hidup ni nak pergi ke syurga ni kita rujuk ayat Quran? Semua orang nak pergi syurga, tapi selari tak dengan isi kandungan Quran tu?
Jadi panduan dia, manual dia adalah pada Al-Quran. Kita baca dekat Al-Baqarah, Allah kata hudal lil muttaqin. Allah kata zalikal kitab. Demikianlah Al-Kitab hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kita dah sampai surah Ibrahim, tuan-tuan. Dah masuk juzuk 13 dah. Allah tu ulang seperti mana kita jumpa surah Al-Baqarah dulu kita baca. Diterangkan. Tadi kita dah baca surah Ar-Ra'd, pembuka dan penutup cerita tentang kitab Al-Quran. Surah Ibrahim pun ulang benda yang sama. Iya. Maknanya di sini kita dapat baru rupanya hidup kita ni. Aku kena hidup dengan Quran ni. Sebab tu orang yang hidup dengan Quran ni, dia bukan hidup Quran tu dia baca je tak. Tapi dia cuba sedaya upaya untuk dia faham, supaya dia tidak ada tertinggal ayat-ayat yang Allah minta dia buat. Dia tak nak tertinggal. Quran ni lah bagi syafaat. Quran ni lah tolong nanti dekat alam kubur. Quran inilah yang akan defend kita daripada api neraka. Semua orang tahu tentang Quran. Semua orang tahu tentang syafaat. Semua orang nak syafaat Rasulullah. Semua nak dapat kelebihan Quran. Oh, tak tinggal tu baca Quran malam, tak tinggal baca Quran pagi tu. Nak kejar kelebihan tu. Tetapi bukan tu je. Bukan baca saja. Momentum yang dapat bulan Ramadan ni memang bertepatan. Ya Allah, kita bersyukur sangat pada Allah. Allah datangkan Ramadan ni. Sebab semua orang kejar Al-Quran. Kan? Semua orang fokus kepada Al-Quran. Tapi nanti kalau dah masuk Syawal, ingatlah kita kepada Al-Quran. Dia bukan bulan Quran dah. Tentu. Tak. Bukan macam tu. Kita jumpa diulang-ulang tentang Al-Quran. Sebab tu kalau macam saya, kalau saya matilah, saya tak ada duit nak tinggalkan harta pada anak-anak. Tapi saya telah meninggalkan kepada zuriat keturunan adalah ilmu Al-Quran. Contoh. Sebab kita nak bawa anak kita. Sebab kita mati, mungkin kita dah tak sempat. Kita dah tak dapat nak tegur dia, betul tak? Kita mati, tak ada orang nak tegur dia dah. Betulkan kehidupan dia, bawa dia kepada syurga, bawa dia kepada jauh neraka. Tak ada dah. Tapi apabila dia ada ilmu, dia kenal Allah dia ada Al-Quran pada dia, dia tak pisahkan hidup dia dengan Quran, dia bekerja, dia rujuk ke hidup dia rujuk kepada Al-Quran. Maka kita selamat kita. Walaupun kita dah tak ada. Kenapa? Kerana ada Al-Quran bersama dengan kehidupan manusia. Kan Nabi dah tak ada, tapi Nabi tinggalkan kita apa? Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran yang dah kita dah siap di buku dah Al-Quran tu. Kita tak macam sahabat-sahabat dulu kan, untuk baca dengan apa? Dengan kulit-kulit kayu apa semua-semua. Dah lengkap dah. Macam-macam terjemahan kita Al-Quran ni. Sampai ke Al-Quran ni boleh diberniagakan pula. Siapa boleh bawa untung niaga Al-Quran. Masing-masing orang nak terbitkan Quran. Tak salah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sebab kita senang nak beli Al-Quran. Kan? Kita senang nak dapat maklumat tentang Al-Quranul Karim tu. Jadi moga-moga kita teruskan usaha ni ya. Kita dapat dah kepada pembuka dan penutup. Kan selama ni orang duk kata bulan Quran, rupa-rupanya memang Al-Quran disebut pada pembuka dan penutup. Okey. Saya jelaskan lagi, kita pergi kepada sudut yang kedua ya. Okey. Kenapa tak boleh pisah dengan Quran? Ini jawapan dia lagi.
Kenapalah kita disuruh ngaji, belajar, masuk kelas tafsir, fahamkan Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran ini mengenalkan kita kepada Allah. Kalau kita nak tahu maklumat tu, kita buka pembuka surah Ibrahim ni. Kan tadi kita kata apa? Kita kata Al-Quran bawa kita daripada kegelapan kepada cahaya kan? Cahaya ni adalah cahaya yang kuat adalah dari Allah. Maka untuk dapat cahaya tu keluar dari gelap tu, kita kenallah Allah. Jadi dekat pembukaan surah Ibrahim ni, okay, saya sebut pembukaan ni, tuan-tuan kena linkkan balik dengan tujuan surah ya, supaya tuan-tuan jangan lupa tujuan surah tadi. Dilinkkan dengan pembuka dan penutup. Okey, dekat ayat nombor 3, Allah mengenalkan bahawa Allah ni adalah pemilik langit dan pemilik bumi. Macam mana kita tahu Allah ni pemilik langit dan pemilik bumi? Al-Quran. Kita tengok ayat nombor 3. Allah kata apa? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kata, Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Oh, maafkan saya, bukan ayat 3 ni, saya tersalah ni jap. Saya tersalah, saya mohon maaf tuan-puan ya. Tuan-puan boleh betulkan ni dekat nota tu. Sebenarnya ayat yang kedua ni ayat kedua ni. Bukan ayat 3, tolong betulkan ya. Ini ayat kedua. Betulkan. Di sebenarnya adalah ayat nombor 2. Okey, tengok ayat nombor 2. Tolong betulkan dekat nota. Okey. Allah bagi tahu dia adalah pemilik, ada di langit dan ada yang di bumi. Allah memilih dia. Okey. Kita dapat maklumat ni, kita kenal Allah. Allah lah pemilik langit. Allah lah pemilik bumi. Macam mana kita boleh kenal Allah seperti ini? Ini kan Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau Allah pemilik langit, Allah lah pemilik bumi, maknanya yang kita kena sembah siapa? Yang kita kena ibadahi siapa? Kita kena bersyukur kepada siapa? Yang kita kena puji siapa? Yang kita kena agung-agungkan siapa? Yang kita kena mulia-muliakan siapa? Kita kena muliakan, agungkan, beri segala jiwa raga kita untuk pemilik langit dan pemilik bumi. Jadi kita tahu maklumat ini kerana ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Okey, kita dapat pada pembuka. Cuba tengok pada penutup. Waktu kita baca dekat penutup, ayat 52, ayat akhir sekali surah Ibrahim, Allah menyebut tentang keesaannya. Ada pertautan tak dengan pembuka? Allah pemilik langit dan bumi. Okay, kenapa Allah bagi tahu macam tu? Kerana Allah nak mengajak kita kepada mengesakan Allah itu. Maka Allah lah yang kita kena esakan. Kenapa Allah tu kita esakan? Kerana pada pembuka dah menyata dia pemilik segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita tengok dekat penutup dia. Maka dekat penutupnya Allah mengatakan di sini. Allah mengatakan annama huwa ilahun wahidun. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Macam mana kita nak tahu Allah tu dia Maha Esa? Baca pada mula-mula yang kita belajar tadi. Allah kata, Al-Quran ini ialah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi kalau nak kenal Allah, rujuk Al-Quran. Kerana Al-Quran akan bawa kita kenal Allah.
Jadi apabila Quran dah jelas terangkan, maka membawa manusia kepada siapa? Kepada mengesahkan Allah. So Al-Quran jelaskan macam mana Allah itu patut diesakan. Tengoklah kepada pembuka tadi. Pembuka kenapa? Kerana Allah lah pemilik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita dah esakan Allah, maka sampailah kepada fungsi yang kita belajar tadi. Al-Quran ini pada ayat pertama bawa kita daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi cahaya yang kita cari adalah cahaya kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasalah banyak mana sekalipun, tapi kalau mati dalam keadaan ada meyakini makhluk lain yang ada kuasa, tak ke syurga kita. Itu besarnya pada mengisahkan Allah. Okey. Kita dah jelas dekat sini. Jadi daripada dua sudut ni, maka kita dapati, patutlah Allah bawa kisah, letakkan nama surah Ibrahim. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim inilah bapa bagi segala para nabi yang membawa manusia itu kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas Nabi Ibrahim ni dijalankan oleh keturunan-keturunannya di kalangan para nabi. Jadi kita tengok lagi pada sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga, ayat yang kedua, okey, Allah menjelaskan. Okey. Allah menjelaskan tentang Allah janji akan bagi balasan dengan bentuk mendapat kecelakaan bagi orang yang kufur. Kalau masih lagi ada orang yang kufur, Allah akan beri kepada mereka kecelakaan. Okey, kita tengok kepada ayat dia. Kita ambil ayat yang sama, ayat 2 tadi, tapi kita tengok sudut lain. Kita pergi kepada ayat yang belakang. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Allah kata, kecelakaanlah bagi orang yang kufur kerana azab yang amat dahsyat. Kecelakaan besar tu dia dapat azab yang amat dahsyat. Okey, jelas. Jadi topiknya tentang Allah memberikan amaran. Siapa yang kufur kepada Quran, dia kufur kepada Nabi, dia tolak, dia tentang, dia berpaling, maka dia dijanjikan dapat kecelakaan. Tapi Allah tidak menyebutkan kecelakaan tu bentuknya seperti apa. Tapi siapa yang dah belajar wailun ni, dia dah rasa takut. Sebab dia adalah Allah kata dapat kecelakaan. Kita, kalau orang cakap pada kita, orang kata kita celaka, kita marah kan. Bayangkan kalau Allah itu yang mengatakan orang yang kufur ini dia akan dapat kecelakaan. Tapi Allah belum menyebut lagi bentuk kecelakaan tu. Jadi kalau nak tahu bentuk kecelakaan tu, tengoklah pada penutup dia. Jadi kita tengok penutup, tengoklah ayat 49 dengan ayat 50. Kita akan dapat jawapan dia. Nampak tak fungsi penutup dengan pembuka? Kalau kita baca dekat ayat 2 tadi, Allah hanya kata dapat kecelakaan. Wa wailul lil kafirin. Tapi kecelakaan apa? Bentuknya macam mana? Maka ayat penutup menjelaskan. Penutup dia menjelaskan apa? Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk apa? Kecelakaan. Nampak tak tuan-tuan? Pertautan, hubung kait penutup dengan pembuka.
Jadi kita baca ayat dia, saya ambil 2 ayat. 49 dengan 50. Ni dipanggil dekat ayat yang hujung juga sebab dah dekat-dekat ayat yang ke-52. Okey, kita panggil ni dia panggil 3 ayat terakhir lah surah Ibrahim kan. Ayat 49, 50 ayat 4 yang terakhir lah 49 50. Kita tengok ayat dia Tuhan kata apa? Allah terangkan wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, dan engkau akan melihat orang yang berdosa pada hari dia dibelenggu. Dibelenggu. Dirantai tangannya, diletak belenggu pada lehernya. Lepas tu apa lagi? Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka daripada minyak yang boleh menyebabkan terbakar, dan muka mereka serta tubuh badan mereka diliputi oleh cilatan api neraka. Jadi kita nampak kan, penutup surah Ibrahim ni, dia menyambung, mengingatkan kita kembali pada ayat 2 yang kita baca tadi. Jadi kita dapati berkaitan dia antara pembuka dan penutup. Okey. Jadi kalau kita tidak, maksud dia, kalau kita tidak bincang seperti ini, mungkin kita tak perasan. Kan? Hubung kait dia. Baik. Allah yang susun bagi satu ayat kepada satu ayat. Okay, kita cerita lagi pada sudut yang keempat. Boleh tuan-tuan sikit saja lagi. Sikit. Okay, ni yang terakhir. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Ayat pertama juga. Okey, kita tengok Allah mengatakan bahawa Allah tu dia bersifat maha perkasa dan dia maha terpuji. Al-Aziz. Okey, kita tengok pada ayat dia. Ya, tengok pada ayat dia. Okay, kita ambil yang hujung. Kita ambil yang hujung. Ambil daripada yang hujung tu. Yang hujung tu Allah tu apa? Dia ambil daripada minadh dhulumati ila nur bi'izni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. Ada 2 nama Allah yang Allah letakkan pada penutupan ayat yang pertama. Iaitu apa? Allah yang maha, tengok di sini sekejap ya. Allah yang maha perkasa dan Allah yang lagi maha al-hamid, yang terpuji. Kenapa Allah letak dia tu maha perkasa? Lepas tu kenapa dia letak dia maha terpuji? Kita tahu sifat keperkasaan Allah ni dikaitkan juga dengan pembalasan. Okay. Jadi kita tengok. Ni pembuka dia. Okay. Cuba tengok pada penutup dia. Penutup surah, tengok ayat 47. Tengok ayat nombor 47. Kita akan dapati Allah sebut ayat 47 tu tentang apa? Sekejap ya. Allah menyebut tentang sifat dia maha perkasa. Tengok tuan-puan, Allah ulang balik tuan-puan pada hujung Allah tu maha perkasa. Tetapi ada maklumat yang baru. Kalau ayat pertama tadi, Allah hanya sebut dia tu maha Al-Aziz, maha perkasa. Jadi mungkin ada orang mencari jawapan. Kenapa dia sebut dia maha perkasa? Maka penutup dia ada menyebutkan dia maha perkasa dikaitkan dengan apa? Allah tu maha perkasa dari sudut dia nak memberikan balasan. Bacalah ayat nombor 47. Maka Allah pun, kita tengok ayat dia. Cuba tak nama Allah Aziz kat sini. Allah kata, فَلَا تَحْثَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ.
Allah itu dia maha perkasa. Dzuntiqam. Lagi maha membalas. Membalas kepada siapa? Membalas kepada siapa-siapa yang kufur, yang berpaling, yang menolak Al-Quran, yang menolak para rasul. Bukan hanya pada Nabi Muhammad aja, semua wahyu. Okey. Jadi Allah ulang tentang Aziz. Okey, satu bab. Okey, saya nak ambil penutup yang kedua. Okey. Pembuka dia sama. Pembuka dia sama, Allah bersifat maha perkasa, maha terpuji. Tapi kita dah selesai tadi ulas tentang maha perkasa tu. Tapi kita nak ulas yang maha terpuji. Macam mana kita nak tengok Allah tu maha terpuji pada penutup? Okay, tengok di sini. Kalaulah orang bertanya lagi, apa contoh Allah tu patut dipuji? Kenapa Allah tu dia Al-Hamid ya? Kenapa Allah tu dia maha terpuji? Rupa-rupanya jawapan tu ada pada surah yang sama. Okay, nak tahu jawapan dia? Apa contoh Allah tu maha terpuji? Dalam bab apa dia patut dipuji? Maka penutup. Tengoklah ayat nombor 47 ni. Bukti Allah yang maha terpuji apa? Bukti Allah tu maha terpuji. Jadi kalau kita belajar penutup, oh ada jawapan dia kan? Allah, kalau perkasa tadi kita dapat jawapan dah dekat penutup kan? Ada kaitan dengan Allah tu membalas siapa-siapa yang kufur. Tapi kalau Allah tu maha terpuji, apa bentuk dia? Bukti dia. Maka ayat 47 bagi jawapan. Terpuji dia sudah apa? Puji Allah ini. Kenapa Allah ni patut dipuji? Patut diberikan pujian. Kerana Allah ni, kalau dia janji, dia tak pernah mungkiri. Tuan faham tak maksud dia? Maksud dia, Allah Ta'ala ni, kalau dia janji, dia tak pernah mungkiri. Jadi Allah kata apa? Maka janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada para rasul. Apa yang rasul-rasul tu telah bagi warning. Rasul-rasul telah bagi amaran. Kalau buat macam ni jadi macam ni, kalau buat macam ni jadi macam ni, buat macam ni Allah akan azab. Allah tu maha perkasa. Maka apa yang Allah sampaikan melalui lidah para rasul itu, Allah tak akan mungkiri. Maka Allah adalah Tuhan yang maha menepati janji. Allah adalah yang menepati janji. Oh, kalau Allah menepati janjinya, maka Allah itu layaklah ia digelar dengan Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, maka kita selesai membincangkan tentang 4 sudut, 4 bentuk pembuka dan penutup. Cuba tuan-tuan gabungkan. Cuba tuan-tuan buatkan hubung kait pembuka sudut 1, 2, 3 dan 4. Saya rasa tuan-tuan boleh hubung kait tu. Tuan-tuan nampak tu. Macam mana perkaitan dia. Okay. Kan? Macam mana kita nak hubung kait dia? Siapa boleh berikan kesimpulan dia? Boleh tak tuan-tuan? Hubungkan, kaitkan sudut 1, 2, 3 dan 4 ni apa perkaitan dia? Boleh tak? Siapa boleh memberikan perkongsian? Silakan tuan-tuan kalau ada sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada? Siapa nak kongsikan? Okey. Tak perlu kita malu-malulah.
Okey, tapi tak apalah. Okey. Begini, kalau saya hubung kaitkan, saya yakin tuan-tuan dapat jawapan tu. Dan tuan-tuan pun sebenarnya dah dapat belajar tentang, oh rupa-rupanya kita belajar pembuka dan penutup ni boleh membantu kita faham di antara satu ayat kepada satu ayat. Saya yakin tuan-tuan jumpa jawapan tu. Lepas tu kita dapat, seperti kita dapat belajar secara cepat apa intisari utama yang dibincangkan dalam surah tersebut. Lepas tu kita akan mendapati bahawa oh memang tepatlah tujuan surah itu. Kenapa yang kita bincang tujuan surah tadi tu? Kita dah nampak dah hubung kait dia. Lepas tu kalau kita lihat pada maklumat ni, kita boleh letakkan kesimpulan dia adalah, pertama, Allah nak menyebut tentang betapa pentingnya Al-Quran ini dalam hidup manusia. Kenapa? Kerana Al-Quran ini adalah panduan yang menjelaskan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita, yang membantu kita, bimbing kita cahaya yang sepatutnya yang kita cari. Kalau bukan Al-Quran, mungkin kita hidup dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan kita kemaksiatan, dalam keadaan kita tidak kenal Allah. Okey. Maka penjelasan Al-Quran itu dijelaskan tentang apa kepada manusia tu? Al-Quran menjelaskan bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk diibadahi, disembah. Kenapa? Kerana dialah pencipta, pemilik kepada langit dan bumi. Jadi kalau ada orang yang masih tak nak isakan Allah, dia nak syirikkan Allah, maka dia dijanjikan oleh Allah akan mendapat kecelakaan di hari akhirat. Apa bentuk kecelakaan tu? Mereka akan dia belenggu, diletak belenggu di leher mereka, di tangan mereka, Allah belenggu rantai mereka. Lepas tu mereka takkan dapat lari daripada api, daripada segala sudut. Kalau ada orang tanya, Allah boleh buat ke macam tu? Jawapan dia boleh, kerana Allah tu maha perkasa. Allah maha perkasa. Ya. Apa yang Allah janjikan nak bagi azab tu, Allah tak pernah mungkiri janji. Maka selesailah kesimpulan kepada pembukaan dan penutup surah Ibrahim. Jadi, tuan-tuan dah dapat nota, tuan-tuan dah tahu pembuka dan penutup, tuan-tuan buatlah link dia semula. Linkkan balik. Link tu tuan-tuan cuba buat hubung kait. Hubung kait, kalau yang ada dua sudut, hubung kait antara kedua-dua sudut. Kalau ada 3 sudut, hubung kait antara ketiga-tiga sudut. Kalau ada 4, hubung kait kepada 4. Selarikan dengan tujuan surah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai kepada juzuk yang ke-13. Ya, kita baca. Mungkin ada setengah orang dia tak dapat baca Al-Quran, dia berpegang kepada mungkin dia uzur, kan, dia tak dapat nak baca Al-Quran, tapi dia boleh faham Al-Quran sampai juzuk ke-13. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa persoalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Perempuan? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Al-Rod, tadi kita bercerita pasal petir dan buruh dan petir. Dia adalah buruh dan petir. Ustaz kata dia ada berzikir dan dia takut kepada Allah, kan? Ya. Jadi adakah ayat-ayat yang kita dengar sebelum ni mengatakan petir itu ataupun dia petir dengan apa tadi Ustaz? Petir dengan guru. Petir dan guru tu
sebenarnya nak cakap pun malu takut betul ke tidak kan Ustaz. Tapi daripada kecil kita dengar kan yang ianya sedang menembak ataupun cuba membunuh iblis dan syaitan. Macam itulah Ustaz yang kita dengar. So ini adalah tidak benar lah Ustaz ya. Ya, sebab Tanya pun malu Ustaz. tak apa. Dia itulah kita daripada soalan tu pun kita tahu dah macam ni nak jawab dia. Kan sebab Allah menyebutkan ar-ra'du itu fungsinya apa kan kita tahu kan. Okey. Jadi di manakah penjelasan yang tentang kata petir tu dia guru petir tu kalau dia petir halilintar tu dia nak bunuh syaitan dengan iblis. Quran tak menyatakan seperti itu. Okey. Tetapi yang akan merejam syaitan bukanlah petir. Sebenarnya begini. Petir ni kalau kita tengok memang Allah ada gunakan petir ini bentuk-bentuk pembalasan dia. Tapi kalau untuk syaitan, jawapan dia adalah pada bintang. Kalau kita baca, ingat tak? Baca dalam suratul Mulk. Salah satu fungsi bintang, kalau nak merejam, nak menyiksa syaitan, nak halau syaitan, kalau jawab dia bintang, betul. Sebab Al-Quran menyatakan seperti itu. Jadi kalau kita belajar fungsi bintang ni 3. Pertama adalah untuk menghiasi langit. Yang kedua untuk memberi dia sebagai kompas untuk orang yang nak berjalan di daratan dan di lautan. Yang ketiga adalah untuk merejam syaitan. Itu betul. Kalau untuk merejam syaitan, memang Allah guna bintang. Tapi petir tu wallahu ta'ala alam. Tidak dinyatakan dengan jelas lah. Tapi, dekat surah mana tadi Ustaz yang bintang merejam syaitan, nak baca balik. Dekat suratul Mulk. Ayat tak tahu Ayat dia ada. Ayat dia dekat ayat nombor 5. Okey. Ayat nombor 5. Kita akan jumpa Allah mengatakan waja'alnaha rujumal lisyayatin. Ya, rujumal lisyayatin. Okey, muka surat 562 Al-Mulk. Kita akan jumpa. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ada persoalan lain? Ya, apa dia Kak? Memang tak betul lah ya. Nak cerita kat anak cucu lagi memang dah kena buang dah. Ayat-ayat sedemikian Ustaz. Dia ialah maksudnya tidak ada sandaran lah. Tidak ada sandaran yang boleh kita pegang maklumat seperti itu. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada perkongsian ke apa yang nak dikongsikan? Boleh juga tuan-tuan puan. Sebelum kita tangguhkan, kita dah 1.5 jam kita pada pagi ini syukur kepada Allah. Tanpa kekuatan, tanpa izin dari Allah, mungkin kita tak bersama pada pagi. Okey. Kalau tidak ada, insya-Allah besok kita mungkin akan belajar satu surah sahaja. Esok hari apa? Esok hari Rabu kan. Kita belajar suratul Al-Hijr. Nanti saya susun tengok. Sebab panjang juga. Kita boleh lihat sudut pandang surah Al-Hijr. Kita tengok. Sama ada kita buat surah Al-Hijr dengan suratul Nahli. Ataupun kita ambil satu saja. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.